Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengacara majelis, yang dimuliakan pengurusi, ahli yang terkuasa, para imam surau ataupun Masjid Al-Falah, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang berbahagia, malam yang ceria, di mana kita diminta supaya sentiasa menghadirkan diri di tempat Allah nak tengok kita ada. Di mana tempat Allah nak tengok kita ada? Iaitulah melalui seruan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Itu dia panggil da'i Allah, penyeru yang panggil kita mari ke rumah Allah. Jadi bila kita sampai ke rumah Allah di saat dunia penuh dengan kesibukan. Hari ni kalau nak kata sibuk, memang sibuklah kita kan. Daripada pejabat nak balik ke rumah, nak balik, banyak kesibukan yang kita ada. Itu sibuk di jalan raya. Tetapi yang menyibukkan kita iaitulah masalah hati kita. Karena itu ta'ahud, mengambil inisiatif menjaga, menggilap hati itu adalah satu agenda utama daripada zaman dulu sampai ke zaman kita hari ini. Kita letakkan dia ni sebagai agenda utama. Sebab apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beri peringatan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Ta'ala tidak nak tengok kepada rupa kita, sebab dia dah buat kita. Allah Ta'ala tak tengok kepada kedudukan kita, tetapi Allah Ta'ala nak tengok kepada hati kita. Kerana itu para ulama mengatakan al-qalbu mahallun nazar. Hati itu adalah merupakan tempat tilik Allah Azza wa Jalla. Kita nak tahu orang ni baik tak baik, bermula daripada hati. Tuan-tuan boleh tanda satu kata-kata menarik daripada para ulama ashabul qulub. Dia kata, manusia mengembara di atas dunia, kita mengembara dengan apa? Kita nak pergi ke mana-mana tempat atas dunia ni, kita mengembara dengan tubuh kita, bersama dengan beg barang-barang kita. Betul tak? Tetapi ar-rihlatu ilal akhirah, nak mengembara ke akhirat, kita mengembara dengan apa? Ya, bil qalbi, kita mengembara dengan hati kita. Mengembara ke akhirat, mengembara dengan hati. Kadang-kadang orang tak apa jelas apa maksud mengembara dengan hati. Para jemaah sekalian, kalau ada kertas tulis, ini di antara cara kita belajar, dia panggil taqyidul ilm. Awalnya taqyid, tulis apa yang kita belajar. Sekarang ni kalau tak ada kertas pun kita ada alat, note kita ada, boleh tulis. Waktu kita nak solat tadi, bermula dengan apa? Wuduk itu syarat solat. Kita nak solat ni kena ada wuduk. Tapi bermulanya solat dengan takbir bersama dengan niat, bersama dengan itu dia panggil pengembaraan akhirat, bermula dengan asairul qulub, perjalanan dengan hati. Sebab apa? Niat kita tu dalam hati. Niat kita dalam hati, aku mengerjakan solat kerana Allah Azza wa Jalla. Apa saja yang kita nak buat,
Dalam hadis yang sahih, hadis yang pertama dinukilkan oleh, dicatatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahih dia, hadis Sayyidina Umar ibn Khattab, hadis innamal a'malu binniyat. Hadis ni perlu lagi kepada terjemahan ke tak payah terjemah dah? Saya kata orang kata tak payah terjemah dah hadis ni, sebab semua dah ingat belaka dah, kan? Kalau sebut hadis innamal a'malu binniyat, semua orang tahu bermulanya amalan kita tu dengan niat. Maka itu yang dikatakan pengembaraan hati. Jadi hati ni kita dakwa boleh, nak dakwa boleh, hati saya ni semua yang saya buat ni ikhlas. Seronok kita nak bagi derma dengan orang pun besar, tulis kat sampul dengan tulus ikhlas. Tulis belaka dah. Bagi hamper besar-besar dengan sepenuh ikhlasnya saya menyerahkan hadiah ini kepada awak. Sambil-sambil ikhlas pun duk tengok juga wartawan mari ke tak. Maka itu dia panggil penjagaan hati cukup bermakna dan cukup besar. Lebih-lebih lagi, tuan-tuan dan puan-puan hidup di zaman hari ni, dulu kita kata dunia ni, alam ni ada dua saja, alam dunia dengan alam akhirat. Betul tak? Sekarang ni tambah satu alam lagi. Alam apa? Dia panggil alam maya. Alam maya ni entah duduk mana kita, tapi orang boleh tahu kita duduk kat mana, boleh tahu kita buat apa bila kita laporkan. Dia panggil setiap tempat kita pergi check in selalu. Nak makan apa, belum makan lagi tunjuk dah. Hari ni lauk sekian. Masya Allah, kawan-kawan duduk tengok bawah pun atas gambar jilat bibir. Tak apa lagi lah kalau setakat nak tunjuk makan. Yang tak tahannya duduk kat Mekah, selfie, ambil gambar mata merah, alhamdulillah baru sudah menangis dekat Kaabah. Ainal ikhlas. Tak tunjuk tak boleh ke? Sampai ada pendakwah ni tulis, sekarang ni sudah keluar satu kitab, Adab Al-Facebook, kitab, sebuah buku yang telah diterbit dalam bahasa Arab, belum diterjemah lagi. Kalau ada terjemah kita nak wacana seluruh Malaysia buku ni. Seolah-olah kita hari ni terlupa bahawa amal kebajikan yang kita buat itu telah dicatatkan oleh para malaikatul kiram. Malaikat menulis. Yang baik dia tulis, yang tak baik tulis. Maka tuan-tuan kena ingat bahawa malaikat belum pencin. Kita kena tulis. Kalau duduk dalam grup mana-mana, ada orang duduk mengumpat orang ke, duduk keji orang ke, kita tulis balik. Walaupun kita di alam maya, tapi para malaikat belum pencin. Artinya mereka masih bergerak, pen buku catatan masih terbuka, nak tulis mengkana, siapa-siapa yang melakukan amal saleh khairan yarah, wa man ya'mal mithqala zarratin syarran. Dua-duanya kita akan tengok. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Maka para jemaah sekalian, itu dia panggil muqaddimah tentang bagaimana kita kepentingannya nak menjaga hati kita daripada dirusakkan. Maka penyakit hati itu banyak. Saya kira para jemaah sudah belajar di sini kitab penawar bagi hati. Ada belajar? Jaranglah surau yang tak ada kuliah penawar bagi hati ni. Kadang-kadang ustaz tu kata kita khatam sekali nak tukar kitab lain, jemaah kata tak boleh tukar lagi, hati masih lagi bermasalah. Ulang lagi sampai 10 kali ulang. Kitab lebu dah kita, tapi hati tak lebu juga dengan ilmu yang diperolehi. Dalam penawar bagi hati sudah menyenarai ke penyakit-penyakit. Tapi yang saya nak bawa kepada para jemaah di sini iaitulah dua saja penyakit min mufsidatil qulub. Allah Ta'ala sebut dalam Quran di awal surah Al-Baqarah tentang penyakit yang melanda orang-orang manusia kategori yang ketiga. Waktu Nabi berada di Mekah Al-Mukarramah, manusia ni berapa kategori? Berapa? Dua saja ada. Yang Islam, musyrik, kafir. Setelah baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, bila sampai di Madinah, dia sudah mendapat kekuasaan, ada negara. Maka pada saat itu timbul satu lagi fi'ah, kumpulan yang menyelinap, ada semua tempat. Nama dia kumpulan munafik.
Allah SWT di awal surah Al-Baqarah, Tuhan sebut penyakit munafik ni mari daripada mana? Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Jadi orang duk fikir, bila kita tanya ahli-ahli perubatan, hati itu berapa jenis penyakit dia ada? Kata dia, ada penyakit hati dan ada sakit hati sakit. Yang mana lebih bahaya? Hati sakit ke sakit hati? Mana lebih bahaya dua tu? Hati sakit dengan sakit hati. Nampak ayat sama ya, tapi lain dia punya makna. Kalau hati sakit, maknanya hati itu dibawa ke hospital, doktor potong dia ataupun tukar dengan hati lain, sihatlah dia insya-Allah taala. Kau ada doktor di sini. Hati kan boleh tukar, boleh dibuang yang sakit, betul tak? Tapi kalau sakit hati macam mana nak buat? Kata dia orang tua-tua, sakit hati membawa mati. Matilah dianya, tak nak buat apa dah. Nak ubat tak boleh, kecuali ubat dianya kita balik kepada apa yang telah diajar oleh Allah dan telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita nak bincangkan di sini. Maka penyakit hati itu ada dua kategori para jemaah tanda. Yang pertama dia panggil maradus syahwah. Penyakit disebabkan oleh syahwat. Keinginan nafsu. Nafsu kita ni dia boleh dikawal, dikontrol, tapi tak boleh dibuang. Tak ada orang boleh buang nafsu. Kalau orang sudah tukar, dia tak ada nafsu langsung, itu bukan manusia, dia sudah naik taraf malaikat. Malaikat tak ada nafsu dia. Dia tak kahwin, dia tak makan, dia tak buat belaka. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak pernah derhaka kepada Allah Ta'ala. Mereka lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi oleh kerana kita ni ada nafsu, maka penyakit itu ada. Yang kedua, penyakit yang berbahaya yang melanda fi qulubihim maradun, itu dia panggil penyakit syubhat. Penyakit syubhat. Maka yang ada dalam hadis, dalam Quran sebut tentang sifat munafik itu, dua-dua ada pada mereka. Satu, penyakit hati, semua sifat yang buruk terkandung di situ. Ada sifat takabur, sifat riya, sifat ujub, rasa kita hebat, orang lain tak betul belaka. Kemudian satu lagi penyakit, dia panggil penyakit syubhat, penyakit keraguan. Orang munafik ni ingat dia tak tahu ke? Dia boleh baca Quran sama dengan kita juga. Bahkan dia duduk solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belakang Nabi. Waktu dia mati, pokok munafik ini mati, Nabi kita lagi solat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melarang, ya Rasulullah, munafik ni. Nabi kata belum ada arahan untuk kita tak pergi. Sehinggalah Allah Taala larang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la tusalli ala ahadim minhum mata abada. Allah kata mu jangan solat di atas mayat mereka selama-lama, barulah Nabi kita berhenti. Jadi dia orang ni duduk bercampur dengan orang Islam, duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sifat dia munafik. Itu penyakit yang ada dalam hati, dia panggil penyakit syubhat, keraguan yang timbul dalam hati manusia. Penyakit kita pergi kepada penyakit syahwat. Kalau orang tanya kita, apa makna syahwat? Kita nak kata apa? Siapa dia boleh jawab, kita bagi hadiah olehnya. Apa makna penyakit syahwat? Kita duk mikir kalau syahwat ni nak bini lah tak? Dan apa hak tu ya? Kata di para ulama, fitratun ghariziyah. Syahwat ni di antara makna dia fitrah ghariziyah. Maknanya suatu kejadian yang memang terpasang di dalam jiwa manusia. Untuk mencapai matlamat yang Allah Ta'ala letakkan target kita, dia beri dalam diri manusia tu ada matlamat. Ada apa dia? Ada syahwat. Kalau tak ada syahwat, tak makan dah kita ni. Betul tak? Tak kahwin dah kita.
Banyak lagi benda-benda yang tidak ada, sebab manusia ni tidak ada harakat, tidak ada beku. Pasal tu lah ada setengah orang ni dia cakap, kalau tanya kenapa tak pergi tu majlis tu, tak ada angin, dia kata. Betul tak? Kenapa tak pergi? Tak ada angin saya. Tapi ada juga orang tanya, kenapa pak cik tak mari sini? Naik angin. Naik angin pun tak boleh pergi juga. Berat sungguh tak? Jadi angin tu banyak. Sama juga dengan syahwat ni, maknanya satu perasaan Allah Ta'ala sudah pasang dalam jiwa manusia yang tak mungkin dia tidak ada. Tapi bagaimana kita nak buat? Yang kedua, makna syahwat juga syu'ur ar-rajul al-mar'ah, perasaan yang ada dalam hati laki-laki dan juga orang wanita fil muasyarah, di dalam kehidupan keluarga. Itu dia panggil syahwat. Yang ketiga, ishtiyaqun nafsi ila syai'. Apabila jiwa kita ni nak satu benda, kita ni kalau nak benda-benda, lena tidur ke tidak? Tak apa nak lena tak? Allah, sekali tengok tepi jalan tu keluar pula model kereta baru, sibuk ke kereta, duk mikir, tengah solat berfikir, tengah tidur berfikir. Tengok pula ada 3 warna, istikharah pula nak pilih warna apa. Kau sempat istikharah kau tidak? Yang pentingnya itu dia panggil, bila kita nak sesuatu, kita akan ingat, cenderung kepada dia. Itu dia panggil satu perasaan dalam jiwa manusia. Baik, kenapa Allah Ta'ala ciptakan syahwat? Kenapa Allah Ta'ala cipta? Kalau tak ada syahwat macam mana? Tuan-tuan ingat ke tidak hadis kisah permulaan Allah Ta'ala cipta syurga dengan neraka? Bila Tuhan ciptakan syurga, dia suruh para malaikat pergi tengok syurga. Pergi tengok, oh cantiknya, comelnya syurga ni, tak ada siapa tak nak masuk syurga, semua orang nak masuk. Kemudian diciptakan neraka. Pergi tengok neraka. Bila tengok neraka, malaikat kata tak ada siapa lah, lepas tak ada siapa nak masuk neraka ni. Berat sangat dia punya seksaan. Kemudian dibuat pagar, huffatil jannatu bil makarih. Dalam hadis kata Allah Ta'ala likungi syurga itu dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Syahwat kita tak ingin, kurang berminat. Kemudian dilikungi, dipagari dengan neraka itu dengan perkara yang diingini oleh nafsu. Malaikat bila pergi tengok, ya Rabbi, saya bimbang, takut tak ada orang sampai ke syurga. Tengok neraka pula dilingkungi dengan perkara syahwat, dia kata, ya Rabbi, saya bimbang, takut orang pakat terjun belaka dalam ni. Maka itu dia panggil syahwat, itulah yang telah menjadi benteng di mana kita nak duduk, bagaimana kita nak berjalan atas dunia ni. Tuan-tuan tanda dalam surah Ali Imran, surah Ali Imran ayat 14 dan juga ayat 15. Ini penting dalam hidup kita hari ini. Satu program yang mesti diikuti. Program apa tuan-tuan? Nama dia program Tadabbur Al-Quran. Ada tak ada kita tadabbur Quran? Dia kata, ustaz saya tak pandai nak tafsir Quran. Saya kata tak boleh tafsir. Yang boleh tafsir Quran ni para ulama. Tadabbur artinya kita ambil perhatian dia. Kita tengok yang apa yang Allah SWT sebut kepada kita, bagaimana perkara itu terjadi. Dalam ayat ini, surah Ali Imran, tuan-tuan ambil nanti, balik malam ni buka ayat ini, tengok. Allah kata apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dalam ayat ini Allah dah senaraikan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Manusia diperhiaskan kepada dalam jiwa manusia ini suka benda-benda yang disukai. Syahwat mana suka tadi? Bermula daripada mana? Minan nisa, orang-orang perempuan. Lepas ada perempuan, ada banin, ada anak pula. Kemudian ada qanatiril muqantarati, ada emas dengan perak.
Sekarang ni kita tak mikir dah mah dengan perak ni tak ada pun tak apa. Kita ada duit. Betul tak? Tak kira lah ringgit ke dolar ke. Yang penting fulus ada. Kemudian al-khailil musawwamah, ada kuda yang cantik. Ini kuda ni duduk di bawah kategori kenderaan. Tak kira lah kita ada kereta ke motor besar ke, minat belaka tu tak. Allah, waktu keluar, waktu nak beli motor tu kak, keluar kereta baru, nak baru pula. Wal an'am, adanya hayawan-hayawan ternakan. Ini dari sudut makan-makannya kita ada di sini. Wal hars, dan ada juga tanaman. Allah kata apa? Zalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu adalah mata benda kehidupan dunia. Tuhan tak kata salah. Cuma dia kata itu disukai oleh syahwat manusia. Maka pada jemaah sekalian, Allah Ta'ala ciptakan syahwat kepada manusia li hikmatin, hikmah yang cukup besar, sebab di sana terdapat maqasidus syara'. Bila sebut maqasidus syara', saya kata tuan-tuan pandai belaka dah. Nah, zaman kita ini istilah ni digunakan. Maqasid lagi, wasati. Dulu ada hadari sekejap. Hadari entah berhenti di tengah jalan. Dia panggil break tengah jalan waktu. Kita balik kepada wasati sekarang ni. Semua ni istilah-istilah yang murni yang diguna pakai. Waja'alnakum ummatan wasata. Betul. Sama juga dengan maqasid. Dia panggil tujuan apa Allah Taala buat syahwat itu, maka syahwat itu nak menggerakkan manusia supaya mencari keredaan Allah Azza wa Jalla, nak merealisasikan ayat surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, ingat belakang ayat ni, alhamdulillah. Nah, Allah ini dipanggil objektif. Tuhan kata aku tak ciptakan jin dengan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepada aku. Siapa dia? Jin dengan manusia. Kalau ada seekor dua burung duduk baca Quran itu latihan saja. Orang suruh cakap dia kata. Tapi kalau tanya makna tak tahu apa dia. Boleh jadi sikit lagi dia boleh tafsir Al-Fatihah pula, mana tahu. Ya, kita latih betul-betul burung biar dia cabar manusia ni. Burung boleh terjemah Al-Fatihah, nak kata apa? Maka kita ambil daripada mana? Daripada wanita tadi. Zuyyinan nasi hubbu asyahawat. Bermula dengan wanita. Allah SWT ciptakan manusia laki-laki perempuan. Bermula dengan Adam, kemudian datang Hawa. Untuk apa? Untuk nak membiakkan manusia di atas muka bumi. Jadi benda tu benda syahwat, tetapi kalaulah seorang itu memulai niat dia nak berkahwin kerana apa? Sebab i'fafun nafs, nak jaga nafsu, nak menyelesaikan gharizatun basyariyatun, nak menyelesaikan keperluan manusia. Manusia ni nak pasangan. Dan kita niat yang ketiga, nak meramal, nak dapat zuriat yang soleh. Sebab apa? Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila mati seorang anak Adam, tinggal lagi berapa perkara amalan yang berterusan? 3 perkara. Salah satu daripada waladin salihin yad'ulah. Kalau tak ada anak, rugi kita. Tuan-tuan bayangkan, tadi saya bercakap dengan sahabat saya ni, satu masa dulu orang berlomba-lomba nak nak ramaikan anak. Zaman kita hari ni walaupun kerajaan dah tambah cuti bersalin, tapi bunyinya tak ramai juga. Kesemangat sikit dah lah ni. Alasannya susah nak jaga tak? Orang dulu sampai seorang tu 16, 14, 13. Masya Allah, suka kita dengar. Berapa anak dia? 16. Masya Allah. Yang saya jumpa sendirinya 22. One by one. Mak seorang, ayah seorang. 22. Allah Ta'ala bagi pada dia. Biasa ya dia. Senyum je. Dia tengok dia lompat sana sini, itu biasa dah. Mana kalau tak lompat tu bukan budak, dia kata. Nak kata apa? Kita yang mudah pening kepala, mudah stres sebab kita dah banyak kerja serabut pagi sampai gelap dah. Balik rumah anak lompat pula. Itu jadi tak nak beranak. Itu sudah lari fitrah. Maknanya satu-satu kalau kita nak ambil maqasidus syara', kenapa nak ni? Kenapa nak kuda yang campantas? Sebab nak jihad. Kenapa nak beli kereta comel? Sebab nak pergi masjid. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini tak tahannya kereta cantik, motor besar,
masjid tak sampai juga. Ini masalah. Macam mana nak buat? Itu bukan lagi dia menggunakan apa ni? Dia telah lemah di hadapan syahwat. Nak tu nak, tak. Kata di seorang ulama, nama dia Malik bin Dinar. Tulis nama. Kita dengar nama-nama orang soleh ni rasa hebat. Man ghalaba syahwatal hayatid dunya. Malik kata apa? Siapa yang mampu mengalahkan syahwat nak kepada kehidupan dunia saja ni, fazalikal ladzi yafraqu syaitan min zili. Orang tu syaitan lari daripada duduk dekat dia. Dengan syarat kita dapat menguasai syahwat dunia. Habis kita tak sedar atas dunia lah. Tuan-tuan kena ingat, orang yang duduk atas dunia lagi lama lagi banyak dia punya aset. Betul tidak? Dalam hadis bila orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang baik? Nabi kata, man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Orang yang panjang umur dan amalannya baik. Rugi kita. Karena itu kita duk tengok hari ni anak duk perhati 2-3 kes berlaku. Kita minta Allah Ta'ala selamatlah keluarga kita semua kan. Makcik ni sayang sangat kepada anak dia. Sayang sungguh-sungguh. Dan budak ni memang baik, khidmat pada mak. Tiba-tiba anak tu mati. Dia duk mikir, dia kata, anak saya ni ada ramai lagi 10 orang anak. Kenapa Tuhan ambil hak ni? Kalau ambil hak tak dengar kata tu, saya suka baru dia mati. Tengok, Allah Subhanahu Wa Taala nak uji dia. Letih pula kita nak motivasi makcik, kata makcik, Allah Ta'ala sayang dengan dia. Kita kena ingat kepada kisah Khidir dengan Sayyidina Musa AS. Kenapa dia pulah tekuk budak tu sampai mati? Baca tak surah Al-Kahfi? Baca waktu bila? Hari Jumaat. Baca, jangan lupa. Sambil-sambil baca tengok terjemahan, jangan baca saja. Dalam surah Al-Kahfi ni sangat besar tuan-tuan. Hari ni orang duk bercakap, masyarakat hari ni satu fenomena, suka sangat kalau kuliah ni tajuk dia dah kemunculan Dajjal. Oh, mari semangat tu, mari tu. Oh, dengar cerita Dajjal ni, macam Dajjal ada tu dekat luar masjid. Kalau tanya dia surah Al-Kahfi berapa ayat ada baca? Belum lagi. Patutnya bila kita takut ke Dajjal, apa jadi? Kita hari ni takut tak takut kalau kita mati, anak lapar? Beli macam-macam insurans dah. Insurans ni nak cover ni, insurans ni cover, habis benda insurans beli. Betul tak? Insurans Dajjal belum beli lagi. Apa dia insurans Dajjal? Nabi kata apa dalam hadis? Man hafiza 10 ayat. Siapa dia hafal, memahami 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, awal surah Al-Kahfi, ada riwayat kata akhir, usima, dia dipelihara, dijaga daripada Dajjal. Patutnya bila kita dengar ayat ceramah ni, malam ni tak tidur 1 ayat, esok 1 ayat, terus ambil 10. Kita sudah jam dah lama-lama sangat dah kan. Hafal muka lain semua kita boleh hafal, kecuali hafal Qurannya tak boleh. Betul tak? Oh, lagu-lagu hak baru boleh tahulah ke. Tapi kalau kata lagu Quran, cuba ambil dengan semangat yang kuat. Bermula daripada mana? Kita ambil 1 ayat je. Surah Al-Kahfi 1 ayat. Esok cukup 10 hari, alhamdulillah saya sudah bayar cover insurans untuk menyelamatkan diri kita daripada Dajjal. Ini kita rupa-rupanya bila saya hadir 2-3 seminar tentang Dajjal, tentang Ya'juj wa Ma'juj, tentang Isa, banyak dah kita pergi. Saya duk fikir-fikir, rupanya masyarakat kita ni seronok dengan cerita, tapi tidak seronok untuk beramal. Buktinya dia balik tengok cerita Dajjal tu, tak hafal juga surah Al-Kahfi. Masya Allah, tabarakallah. Mana kita jauh. Dalam surah Al-Kahfi, ketika Sayyidina Khidir patahkan tengkuk kanak-kanak tu, pasal apa? Sebabnya dia kata budak ni kalau dia besar boleh jadi dia mengganggu iman ayah dia, mak ayah dia. Baiklah kita tukar anak lain lebih baik. Masya Allah, tabarakallah. Itu kita kata biarlah orang yang mati itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Cuma kita kata mereka mati dalam keadaan husnul khatimah. Suka tak suka kita tengok. Sama juga dengan filem Husnul Khatimah. Suka tak suka kita?
Baru ni orang duduk sebar, orang ni mati tengah baca Quran. Imam tu mati selepas solat. Lepas dia solat duduk sandar kat mihrab. Baik, terbalik. Orang ni mati sedang duduk kuliah. Orang ni mati tengah duduk menyanyi. Walaupun kita duduk sebar video, duduk tengok video, berapa kesan, berapa peratus memberi bekas dalam hati kita kebimbangan, takut-takut, mati mengejut sebagaimana matinya orang tu. Itu sebab, di antara sebab kita kena sentiasa ingat kepada mati untuk nak mengekang syahwat kita supaya tidak rakus, tak berani nak melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Dia tu ni yang terakhir saya tengok dalam kumpulan penjagaan jantung, macam-macam doktor dia keluar dia punya grup dia, jantung sehat. Tajuk kita duduk juga dalam tu nak belajar jantung ni. Ada seorang post video seorang doktor pakar jantung mati mengejut. Jadi orang tanya dia, doktor ni kenapa dia ni pakar mati juga? Dia kata itu masalah mati bukan masalah kita. Masalah kitanya kita cuba nak jaga saja. Memang betul sungguh. Siapa dia? Artinya doktor pakar ke, orang penyanyi ke, ustaz para pendakwah ke, siapa saja boleh mati dalam keadaan mengejut. Bagaimana dengan kita? Adakah kita bersedia untuk mati? Kalaulah kita mintalah. Kan dalam hadis Nabi sebut apa? Kita minta berlindung daripada mautatil fujaah, daripada mati mengejut. Kita juga tak nak mati dalam keadaan nyanyuk. Jadi dua-dua tu letih belakang. Mengejut ni berat sikit lagi. Tak sempat nak pesan tu, tak sempat nak ni, tak sempat nak taubat, macam-macam tak sempat. Kalau kita sakit sikit-sikit, masih lagi ada peluang untuk kita bertaubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Kenapa saya letak dalam kurungan dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla? Sebab pengalaman kita para jemaah sekalian, bila kita pergi ke hospital, di mana tempat orang ambil lesen untuk solat? Di mana? JPJ. Dapat JPJ? Hospital. Orang baik-baik pun tak solat di hospital ni, tuan-tuan. Kadang-kadang makcik kita, Masya Allah, ahli masjid. Ini pengalaman sahabat-sahabat kita ni. Kita buat daurah, buat kursus kepada pegawai hospital tentang bagaimana nak menguruskan taharah dan solat untuk pesakit. Habis daurah, kita masuk dalam ward. Melawat. Jumpa seorang makcik, Masya Allah, tabarakallah, tasbih kat tangan, mulut duk bergerak. Subhanallah, Allahu ahad, baca. Kata di ustaz ni, jumpalah seorang orang duduk hospital, lagu ni. Hak lain tak ada apa, duduk begitu, tak bergerak apa. Pergi kat makcik, Assalamualaikum makcik, berapa hari duduk hospital? Dia kata seminggu lebih dah. Nampak makcik ni, nampak orang panggil guna masa betul lah dengan zikirnya, dengan apa. Dia kata alhamdulillah, dia tak lalai. Dia bacalah setakat mana ayat yang dia ingat. Qul Allah ingat, tiga kul dia ingat, dia baca. Kemudian rombongan ni tanya, solat macam mana? Semaya. Dia kata sekat duduk sini, duduk lagi. Astagfirullahaladzim. Tengok, orang nampak sudah simah dia. Dalam bahasa Arab kata simah ni, ciri-ciri, tanda-tanda orang soleh tu sudah ada dengan dia. Pakat telekong molek. Dia kata duduk, orang ni terdedak aurat lah. Dengan, kenapa tak solat? Bila tanya balik kenapa tak solat, dia kata nak solat lagu mana, dia tak reti. Adakah solat di hospitalnya? Ini yang kita kata para pendakwah, sangat besar peranan kita, kita kena pergi menyelamatkan masyarakat. Maka kita balik kepada cerita kita ni, iaitulah man ghalaba syahwat. Siapa dia boleh mengkontrol, boleh menguasai syahwat di atas dunia ini, maka orang itu akan dilari oleh syaitan, sebab manusia ini duduk di situ. Baik, itu tentang penyakit. Kita cuba cari sebab-sebab mengapakah manusia ini terjebak, tewas di hadapan godaan syahwat dia. Kenapa? Sebagaimana kata di para ulama,
Tashkhisud da', mencari pensumber punca penyakit. Tidak kita bila pergi hospital, mula-mula doktor cari sumber penyakit kat mana? Dia tengok tekanan darah. Oil tinggi ni, ambil pula darah sikit. Gula pun banyak juga, ambil air kencing pula. Itu dia panggil nak cari penyakit. Tak bagi ubat lagi tu. Letih dah kita cocok sana sini tu, baru nak cari penyakit. Silap-silap ambil tisu pula dia panggil dah. Bawa ke makmal pula 2 minggu lagi baru tahu. Jadi kita hari ni bila kita sudah tahu, kita nak scan tengok hati kita ni bermasalah ke tidak. Kita kadang-kadang pada jemaah secara realitinya, kadang-kadang kita tak sedar. Rupanya fi qulubihim marad, dalam hati itu banyak penyakit-penyakit yang menghalang laluan kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita tidak murajaah, bila kita tidak belajar. Kerana itu saya kata di antara kitab yang sangat simple, mudah untuk kita belajar, iaitulah kitab Penawar Bagi Hati. Ambil kitabnya. Oi, payah nak baca ustaz. Sebab payah nak baca itulah saya telah usahakan terjemahkan kitab tu. Sebelah Jawi yang bahasa asal dia, sebelah lagi dengan tulisan Malaysia, bahasa Malaysia. Kemudian kita ada nota kaki kat bawah tu sedikit huraian tambahan. Sebab apa? Ada setengah orang ni dia kata, ustaz, kitab ni tak padan. Kita nak belajar ni bab hati ni, kita kena belajar kitab tasawuf. Serah. Kata tasawuf apa nak belajar? Kita kena naik martabak. Martabak 1, 2 sampai 7 martabak. Betul tak? Waktu saya belajar di pondok, kita tanya guru kita, Syekh, kita dah khatam dah kitab ni, kitab tasawuf ni khatam, Minhajul Abidin belajar, Ihya Ulumuddin pun mengaji. Apa lagi kitab hebat-hebat belaka tasawuf. Bila anak murid dia tanya, Tok Guru sengih suka. Dia kata, puak-puakmu ni bukan nak naik martabak 7, 8, boleh makan martabak ya puakmu ni. Kata gua, mana Tok Guru sini sangat ayat ni. Dia kata, aku tengokmu ni mengaji kitab tasawuf ni begini, penuh masjid surau. Lepas solat sunat rawatib pun tak apa lekat. Orang-orang ashabul qulub bengkak kaki berdiri malam, merah mata, menangis di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi bagaimana aku nak bagi martabak kepada kamu lain pada makan martabak? Subhanallah. Realiti tuan-tuan, kita bercakap. Sekarang ni bila kita nak gilap hati, kita cari asbab. Sebab yang pertama, tulis. Sebab yang pertama, dha'ful iman. Iman kita malap, lemah. Dia kata mana boleh iman lemah? Tuan-tuan kena ingat. Dalam hadis kata, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Iman itu jadi lusuh dalam jiwa kita. Iman itu jadi lusuh. Bukan hilang. Kalau hilang tu na'udzubillah lah, itu sudah tinggal agama. Ni dah masih belajar agama tapi sudah lemah. Maka Nabi kata, fas'alullaha azza wa jalla an yujaddidal iman fi qulubikum. Sentiasalah kamu memohon, minta dengan Allah azza wa jalla supaya Allah Ta'ala perbaharui iman kamu. Macam mana kita nak baharui iman kita? Di antaranya dengan cara hudur majalis al-ilmi, menghadiri majlis-majlis ilmu. Kena hadir, belajar betul-betul. Tak cukup majlis ilmu. Hari ni alhamdulillah dengan adanya alam yang ketiga tadi, dia panggil alam maya. Para jemaah boleh mencari guru yang kita nak. Saya malam ni nak belajar, nak khatam kitab Penawar Bagi Hati contohnya. Boleh cari guru. Buka dalam YouTube, tengok. Abu Anas ada siri dia, 30 siri Penawar. Ustaz ni ada lagi. Kita pilih ustaz yang kita nak. Kita beli kitab, kita belajar. Jangan pula ada orang kata, belajar tak ada guru ni syaitan guru dia. Bahaya juga tu. Ada orang tanya dia tu, ustaz betul kau ni? Kata awak tengok siapa dalam YouTube? Tengok ustaz. Lepas tu awak kata, sampai hati awak kata syaitan pula dah.
Orang yang tak ada guru tu, maksudnya dia belajar yang tak tahu mari mana, ambil kitab baca-baca sendiri, hurai sendiri. Itu dia panggil syaitan guru dia. Macam orang baca ayat Quran tak ada tafsir, dia tafsir sendiri. Apa ni? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sedap juga ayat tu. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang yakin. Habis, saya yakin tinggi dah. Martabak saya sudah martabak yakin, saya tak payah semayang. Ini dia panggil guru dia syaitan, dia tafsir sendiri dengan kepala otak dia. Mana ada ulama tafsir lagu tu? Ada ulama tafsir kata bila sudah yakin tak payah solat, ada. Kalau lagi tinggi keyakinan, lagi kuat kita beribadat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat sampai bengkak kaki. Kenapa? Sebab makam dia, keyakinan dia sudah kemuncak. Dia nak apa lagi? Dia sudah tengok dengan mata dia sendiri tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala kata apa? Linuriyahu min ayatina. Aku bawa dia Isra untuk apa? Nak tunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kekuasaan kami. Yakin. Ainul yakin. Saudara. Maka itu dia panggil, itu yang dikatakan tafsir tak ada guru. Dha'ful iman. Kata di para ulama, tanda salah satu min a'lamit taqwa. 3 daripada tanda-tanda bertakwa. 3 perkara. Yang pertama, tarkus syahwatil mazmumah, meninggalkan semua arahan syahwat yang dicela pada syarak. Ma'a istimkan, dia mampu nak buat. Hari ni kalau orang nak buat maksiat, boleh ke tak boleh? Mudah nak buat maksiat hari ni, betul tak? Nak tengok cerita karut, cerita lucah, semua boleh tengok belakang. Semua di hujung jari kita. Pergi tempat maksiat, musafir luar negara, macam-macam boleh. Tapi dia tak buat sebab apa tak buat? Makhafatullah, kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Itu tanda takwa. Kita nak cek iman kita setara mana? Macam kita pergi hospital ada tekanan darah. Sekarang ni kita nak tengok tekanan iman kita, temperature dia punya tekanan dia setara mana, kita tengok. Kalau duduk seorang-seorang, agak-agak macam mana? Ni maksiat ni, na'udzubillah minasyaitanir rajim. Tanda iman sudah ada. Yang kedua, wal wafa' bis salihat, melakukan amal-amal yang saleh ma'anufurin nafsi minha, walaupun nafsu dia tak suka. Nafsu suka kalau kita mari duduk masjid? Suka? Tak suka. Dia suka kita duduk pasar malam, betul tak? Ustaz ni sebut pasar malam macam tak, saya tak kata pasar malam tu salah. Maknanya kalau nak kira nafsu, tak suka kita situ, kan? Kita nak buat satu benda, nak pergi haji, berapa puluh ribu habis haji, banyak duit habis, baik aku beli kereta. Ini fardu, kita buat. Maknanya kita melakukan amal yang soleh walaupun nafsu tak suka. Itu tanda beriman. Waradal amanati ila ahliha, kita hantar amanah orang tu kepada tuan dia walaupun kita memerlukan barang tu. Contohnya orang yang mari simpan barang yang kita, ataupun kita jumpa barang orang. Comel tak comel barang ni? Cantik. Nafsu kita nak ke tidak? Nak. Baik, aku ambil ni, saya perlu dengan dia. Tapi kita cari tuan dia, hantar balik. Tuan-tuan belum dengar lagi cerita menerima pusaka 115 juta. Dengar dah? Belum lagi? Belum dapat lagi sanak tu sini. Nak cerita syahwatul mal. Ni cerita benar. Saya dapat cerita ni daripada Syekh Al-Arifi dengan sanak dia kepada seorang qadi mahkamah di Riyadh, Arab Saudi. Qadi ni cerita seorang jutawan mati di hospital. Bila mati, tak ada pewaris tak ada. Rupanya yang ada selama ni pembantu-pembantu dia jutawan semua, orang ikut pula, pegawai ada, pembantu ada. Cari, maka mereka telah menyerahkan kes ini ke mahkamah, dan mahkamah telah kumpul harta dia dan dicairkan. Dapat berapa tadi? 115 kali 3 berapa?
345 juta duit dia. Orang Arab ni nasib baik, dia ada dia punya kad pengenalan dia tu, dia ada nama kabilah. Al-Qahtani, Al-Fulan tu, Al-Ghamidi, jadi nama, dengan nama tu dia boleh cari di mana di mana kampung orang ni. Kita sini tak tahu, tak ada kabilah apa ni kita ni. Kan? Jadi dia cari-cari, jumpa, dikenal pasti, setelah disiasat, dikenal pasti, jumpa 3 orang yang berhak menerima pusaka. Bawa ke mahkamah. Terpingo-pingo 3 orang ni. Sudahlah, siapa dia lah, repot dia. Kita mencuri, tidak pukul orang, tidak tiba-tiba pergi mahkamah ni, pelik. Sudah disiasat semua, memang betul, sah. Dia kata, kamu bertiga ni mau tahu kenapa kamu dibawa ke sini? Dia kata, tak tahu. Kami nak maklumkan fulan tu meninggal. Oh, kena. Ini keluarga saya dulu, dia orang kampung kita. Dia memang dia mengakulah. Dia kata, setiap orang boleh menerima 115 juta rial. Seorang-seorang. Agak-agak kalau kita boleh 115 juta, apa nak buat hari tu? Lompat naik atas meja qadi dah, meja hakim. Cium kepala terus. Selesai pembahagian, tuan qadi kata, oleh kerana si mati ni tak ada waris, kami pun tak jumpa wasiat dia, jadi saya nak mintalah daripada kamu ni seorang 1 juta untuk kita wakafkan kepada si mati. Kalau kenakan tuan, berapa nak bagi agak-agak? 15 juta boleh? Tak, kata saya nak 100 lah. 15 tu kita buat masjid dia. Ke sikit 15. Jawab yang pertama, dia kata, tuan qadi, saya ni hutang banyak. 1 juta tu banyak nak bagi tu. Tak si bagi? Tak bagi. Mari hak yang kedua pula, dia kata, tuan qadi, saya ni anak ramai. Anak nak masuk, macam-macam alasan tak mau bagi. Mari hak yang ketiga ni, sentak sikit jawapan dia. Tuan-tuan tanda baik. Takut kena kita. Dia kata, tuan qadi, si mati ni kaya, mempunyai harta yang banyak. Kalaulah harta itu tidak dimanfaatkan waktu dia hidup, waktu dia mati pun kenapa kita nak manfaatkan dia? Assalamualaikum. Allah. Saya dengar ayat yang ketiga ni memang sangat-sangat menyentuh perasaan kita, tuan-tuan. Harta ni kalau dia tak dapat manfaat waktu dia hidup, waktu dia mati kenapa kita nak baginya dia? Subhanallah. Syahwat. Biarlah di mereka 3 tu dia punya pasal. Si mati tu kita doakan Allah Ta'ala ampun kepada dia. Kita balik kepada kita, tuan-tuan. Kita dengan syahwatul mal, sayang kepada harta setara mana? Sampai mereka tak ada faedah untuk kita atas dunia, nak tunggu anak bagi. Allahu Akbar. Tak ada apa. Kau dikata kharaju wala rial, tak tinggal 1 rial seorang pun tak tinggal. Tak bagi 1 juta 1 rial pun tak bagi. Assalamualaikum, balik. Itu hak dia, kita nak paksa tak boleh. Sebab itulah mahkamah hanya minta supaya beri. Jadi kita balik kepada cerita kita ni, alamat orang takwa, meninggalkan tuntutan syahwat sedangkan dia mampu nak buat. Yang kedua, apa dia tadi? Melakukan amal soleh walaupun nafsu tak suka. Yang ketiga, hantar balik hak orang walaupun kita berhajat kepada benda tu. Kita pun berhajat juga tak? Maka jangan. Ini 3 perkara ini menjadi parameter kepada iman kita kuat ke tak kuat. Kita jangan buat apa ni, ibadat itu waktu orang tengok je, waktu orang tak tengok jangan. Yang kedua, sebab yang kedua lemahnya terperangkap kita dengan syahwat. Sebab yang kedua, ar-rufqatu as-sayyi'ah, kawan-kawan yang tak baik. Berkawan, bersahabat dengan orang tak baik, maka kita akan terjebak dengan benda yang tak baik. Ustaz, muka saya ni berkawan orang tak baik ke? Saya tak kata muka siapa-siapa. Kadang-kadang kita baik, kita duduk dalam grup orang baik-baik. Siapa dia grup kita? Ahli masjid, ahli tadarus, ahli apa lagi? Yang soleh-soleh ni. Tak? Wanita solehah, grup dia nama. Hebat-hebat belaka. Tapi dalam tu ada tak ada orang duduk mengumpat orang? Ada ke tak? Kita baik tapi duduk dalam kumpulan itu, ia menyebabkan kita, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fala taq'udu ma'hum
hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum izam misluhum. Allah kata apa? Mu jangan duduk dalam kumpulan ni sehingga mereka tak bercakap lagi benda yang tak baik. Kalau duduk juga, innakum izam misluhum, kamu jadi seperti mereka. Mengumpat juga kita dalam kumpulan. Maka dia kata sini, sebab yang kedua manusia ni jadi tak baik, terperangkap dengan nafsu sebab duduk dengan kumpulan-kumpulan kawan-kawan yang tak baik. Bahaya tak bahaya kita ni? Yang ketiga, itlaqun nazar, suka tengok benda-benda yang tak baik. Saya tengok berita, ustaz. Berita, pembaca tengok berita ke tengok pembaca berita? Ni masalah kita dah. Nak tengok berita, nak dengar berita, dengar je lah, tak usah buka lah TV, pakai radio, tak apa dah. Ni kadang-kadang isteri pula mari tepuk atas kepala, Pak Haji weh, tengok berita, kau pembaca berita tu. Dah celek mata daripada TV tu. Itlaqun nazar, mana pergi tengok benda-benda yang tak baik, tengok orang tak tutup aurat, tengok, Masya Allah, tabarakallah. Kalau pergi kat pasar pagi tu, dia berdiri situ sampai pagi, sampai tengah hari duduk tunggu situ. Ini punca orang yang tikut. Sebabnya bila tengok, daripada mata dia turun ke hati, daripada hati itulah dia akan berfikir. Sebab yang keempat, saya ambil ringkas ini tuan-tuan, al-faragh, iaitulah waktu kosong, waktu kita kelapangan, tak ada benda kerja buat. Kata di para ulama, ada yang mengatakan kata-kata hikmah ini daripada Imam Syafi'i, ada kata daripada orang lain, nafsuka, nafsu kita ni, jiwa kita ni, kalau kita tidak sibukkan dia dengan benda baik, syagalatka bil batil, dia akan sibukkan kita dengan benda tak baik. Betul atau tidak? Coba dalam kepala kita dia agenda siap dah, pagi subuh, lepas salat subuh zikir pagi, kalau ada kuliah dengar kuliah subuh kan, kemudian tengah hari masjid, petang masjid, malam. Jadi kita sibuk, dia tak mikir nak pergi. Tapi kalau kosong, tak ada benda nak buat apa, nafsu pun mari lalu, mari kita pergi. Malam ni ada juga pameran-pameran, nah, kugiran ke apa dia, sempena dengan hari tu hari ni, silap-silap lompat sekali biar pakatan mentahir. Terlupa pula, biasa pakai kios semua, nah, hari tu pakai juga pergi tempat melompat apa. Sebab yang kelima, at-tasahulu fil haram, memandang remeh kepada benda-benda haram. Kita tak rasa bersalah. Kenapa duk ngumpat orang tu? Kita istighfar lepas ni. Relax ya. Tak ada langsung jiwa tu nak memberontak. Kenapa kita bercakap hal orang? Kenapa? Tak ada rasa menyesal, tak ada. Ataupun dalam bab makan minum. Kenapa makan di sini? Orang lain makan belakang, apa susahnya? Nah. Kedai tu logo halal pun tak ada. Kalau ada logo halal pun hok buat sendiri. Ni timur macam-macam hari ni. Maknanya, dan tuan-tuan jangan nak nampak bab bila kata benda haram tu ingat makan minum. Sumber pendapatan kita ambil daripada mana? Sumber pendapatan. Kadang-kadang orang baik, tapi dia punya perniagaan syarikat dia terlibat dengan riba saja. Dia kata, saya ni ustaz walaupun minjam dengan bank riba, tapi pergi haji pergi Mekah lalu. Ada cerita orang pergi Mekah beli jam beribu harga, banyak dia beli. Jadi kawan-kawan dia tanya, Pak Haji nak buat apa ni, banyak jam ni? Dia kata senang lah, balik-balik nak jumpa dengan pegawai-pegawai je, kita bagi sekotak. Pergi beli jam. Untuk apa tu? Tak ada rasuah Malaysia ni. Jadi kawan dia pun sedak juga. Dia kata tak cukup lagi setakat beli Mekah jam ni. Habis bawa tawah sekali. Barulah balik sekali tenda, masuk lulus lalu. Kita pergi ke pegawai, kata, cik, jam ni bukan setakat beli di Mekah, saya sudah tawah dengan dia. Mana agak bawa masuk raudah lagi. Tengok, nampak simple, tapi benda tu berat dosa dia. Allah SWT tak isytihar perang dengan hamba dia selain daripada orang yang mengambil riba. Fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Maka ini bila kita tasahur dalam benda ni, itu dia panggil orang yang mengikut syahwat. Allah pelik apa kak? Semua orang bagi belakang, takkan saya tak bagi? Dia duk kira orang ya, orang-orang. Yang keenam,
menghampiri perkara-perkara yang boleh membawa kepada syahwat. Tadilah tengok cerita-cerita, dengar benda-benda yang tak baik, percampuran benda-benda yang ini semua ni boleh membawa kepada syahwat. Apa saja yang boleh, maka kita jangan ambil. Ini para jemaah sekalian sebab-sebab yang berapa sebab tadi? 6 sebab. Dalam senarai yang ada di tangan saya ni banyak lagi lah, cuma kita ambil 6 perkara yang menyebabkan manusia ni terjebak mengikut hawa nafsu dia. Allahu Akbar. Lain lagi lah. Jadi bagaimana kita nak mengubati penyakit-penyakit ini? Yang pertama sekali para jemaah sekalian, banyaklah mengingati Allah Azza wa Jalla, dan kita banyak mengingati kematian. Banyak ingat kepada mati. Dia kata sibuklah ustaz ni, cakap-cakap sikit kira mati. Tuan-tuan, kita ni kalau kita ingat ke mati, berani tak berani buat maksiat? Berani ke tak? Di antara ayat yang Allah Ta'ala perwajibkan hamba dia baca, ayat mana? Ayat mana para jemaah? Surah Al-Fatihah. Itu wajib. Dalilnya kalau tak baca sah, tak salah salat kita? Tak sah. Dalam ayat Al-Fatihah, tuan-tuan ambil, lepas ni balik, malam ni balik fikir, sambil-sambil kita solat tahajud, talak witir, biar kita boleh menitiskan air mata. Sebelum solat, tuan-tuan buka Al-Quran, tengok terjemahan dia daripada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam ini. Kita bukan berinteraksi dengan pemilik kedai runcit, bukan pemilik siapa-siapa. Kita berinteraksi dengan pemilik alam. Besar ke tidak? Biar terasa begitu. Tuan-tuan boleh bayang sendiri, kalau kita duduk depan orang besar, kita beradab dengan pembesar negara, macam mana keadaan kita? Gatal pun tak berani nak nakak tangan bergaru dah. Takut orang kata tak sopan, duduk diam begitu. Pasal? Sebab kita tahu dia besar. Tapi mengapa dengan Allah Azza wa Jalla kita tak rasa besar? Sebab dalam hati kita tidak dididik supaya membesarkan, mengagungkan Allah Azza wa Jalla dari sudut penghayatan, dari sudut terjemahan semua orang pandai. Ar-Rahmanir Rahim, ayat yang kedua. Kita dah kenal Allah Ta'ala siapa? Pemilik alam. Siapa dia milik alam ni? Tentulah dia gagah perkasa, tentu dia hebat, tentu. Maka Allah kata, jangan takut, sifat aku Ar-Rahman Ar-Rahim. Aku ni maha pemurah, maha penyayang. Maknanya kalau kita bersalah, kita ada Tuhan yang apa sifat dia? Rahman Rahim. Sentiasa minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Inilah dia panggil handbrake. Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Sepatutnya bila kita baca ayat ini tuan-tuan, disitulah kita akan menangis. Aku bila mati esok dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam suasana yang bagaimana? Kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua orang akan datang bertemu dengan Allah seorang diri. Ramai mana anak-anak cucu kita atas dunia? Banyak mana harta yang kita kumpul atas dunia? Berapa ramai orang pengikut-pengikut yang sayang kita, follower kita atas dunia? Semuanya paling sayang pergi dekat lubang kubur, lepas tu balik. Kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua akan datang seorang-seorang diri. Maka disitulah bila kita sebut Maliki Yaumiddin, Allah Ta'ala yang memiliki hari pembalasan. Patutnya ulama salafus soleh bila baca ayat ini, ada yang rebah, ada yang menangis terkedu di situ. Tapi kita baca Fatihah sekadar nak habiskan baca untuk sampai ke waladhdallin, maka kita tidak terasa apa-apa. Ini bila kita mikir kepada kita akan bertemu Allah Azza wa Jalla, kulluhum atih yaumal qiyamati farda, maka pada waktu itu kita akan boleh downkan kita punya perasaan, ketamakan kita pada dunia, syahwat yang nak menguasai hidup kita. Kita kata tidak, hei nafsu, aku akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sama ada kita bawa perkara baik, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tuan-tuan ambil dua surah ni cukup untuk tahajud. Al-Fatihah
yang wajibnya. Kemudian surah yang kedua kita baca surah Iza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Kalau kita baca dengan memahami makna, kita ulang-ulang ayat ni, sudah cukup motivasi supaya kita mengingati Allah Azza wa Jalla. Banyak lagi lah tuan-tuan, bagaimana nu'alijus syahwah, bagaimana kita nak menghadapi syahwat kita ni. Kita itu di antaranya mengingati kematian, dan kita banyak mengulangi kitab-kitab yang menyebut tentang bagaimana nak mendidik nafsu supaya kita tidak terjebak dengan perkara yang tidak baik. Mudah-mudahan tazkirah yang ringkas ini memberi makna kepada kita semua, insya-Allah taala.